kemerdekaan Malaysia, kami mulai rasa ia terisi dalam masa atau tempoh 10 bulan. Kalau kami di Perak lah, kami betul rasa bahawa dalam tempoh 10 bulan kami menjadi sebahagian daripada rakyat Malaysia, dan kami pun berjaya menghadapi beberapa kes dengan bantuan kerajaan negeri yang selama ini dalam tempoh 51 tahun tak ada orang pun peduli perkara ni. In Bido, where about 500 acres of land was supposed to have been used for botanical gardens, when the Pakatan government came in, because of all the representations that were made, including by the Bar Council at that time, they actually shelved that project. And in a way, in a sense, recognized that land as the ancestral land of the Orang Asli. And I think there was another 300 acres of land that was earmarked for logging. The Perak government called off that project as well. They came up with a comprehensive policy in relation to ancestral land and how they were going to deal with the Orang Asli land. They also brought them into the decision-making process. And what they were allowed to do was to actually have meetings in the State Secretariat. Now that was something very new. And it was very empowering for the Orang Asli. And those meetings actually took place. Unfortunately, with the change back to the Barisan government, I don't think, I gather those meetings certainly are not taking place. And I also gather that the logging activities in those lands that I mentioned have commenced again. So in a way, I think what's happened is there's been a reversal of that policy. So they have suffered. They have suffered by the change of government in Perak. Di Selangor, buat kali pertama, sambutan Hari Orang Asal Sedunia peringkat negeri telah diadakan. Exco Selangor yang bertanggungjawab dalam hal ehwal orang asli, Elizabeth Wong, juga mengisytiharkan komitmen kerajaan negeri dalam menjamin hak dan kepentingan orang asal. Satu tindakan ataupun task yang pertama yang kita ingin menjayakan adalah untuk menyelesaikan semua isu-isu dan masalah yang berkaitan dengan tanah dan rizab orang asli. Jadi saya berharap sangat kepada kerajaan negeri dan kerajaan Malaysia untuk memberi satu ruang kepada orang asli menyambut hari mereka. Itu yang saya harapkan. Jangan macam dulu kerajaan yang dulu, dia diam. Dia pinggirkan orang asli. Kalau kita orang asli mohon kepada kerajaan untuk mendapatkan tanah, kerajaan kata tanah tak ada. Tapi syarikat yang memohon tanah memang dapat. Tapi orang asli memang tak dapat. Diceroboh hutan simpan, dia kata orang asli menceroboh. Padahal orang asli bukan menceroboh. Itu hak mereka. Kerajaan Negeri Selangor juga menarik balik rayuan di Mahkamah Persekutuan bagi pengambilan 38,000 ekar tanah adat kaum Temuan di Bukit Tampoi Dengkil pada tahun 2005 yang bertujuan membina sebahagian daripada lebuh raya KLIA. Masyarakat orang asli sudah menunggu hampir 52 tahun. Dan hari inilah hari. Perlindungan terhadap masyarakat orang asli terus diperkasakan dengan penubuhan Jawatan Kuasa Bertindak Tanah Orang Asli Selangor pada Mei 2009. Dengan pelancaran ini, maka satu tugas bagi tasyus masyarakat orang asli akan bekerja. Kerana kita daripada grassroots level, kita yang beri maklumat. Ada kalanya orang melihatkan orang nak dapat maklumat daripada atas. Saya rasa tak betul kerana semua maklumatnya adalah daripada bawah. Akar umbi masyarakat orang itu sendiri. Perubahan yang dijanjikan Kerajaan Pakatan Rakyat bukan semudah seperti disangka. Kekangan terbesar adalah beban masalah yang ditinggalkan oleh pentadbiran lama Barisan Nasional. Apabila kita nak buat perubahan, kita berdepan dengan masalah. Dan masalah itu, kita tak nak cakap lah, tapi terpaksa kita cakap. Masalah itu adalah kesan daripada masalah yang ditinggalkan oleh Barisan Nasional. Contohnya, perlumbungan pasir. Kalau ikut calculation dari segi pembangunan yang diperlukan, keperluan pasir, simen, konkrit, apa semua, proses perlumbungan pasir yang akan menjana pendapatan 100 hingga 150 juta setahun. Kalau calculation tu.
Tapi bila kita turun on the ground nak implement, kita tengok banyak problem. Problem dari segi operator-operator haram, kawasan-kawasan yang terlalu banyak. Jadi kita nak kena betulkan itu. Contoh lagi satu, kita memang nak memulihkan projek terbengkalai. Tapi kita dapati bahawa banyak masalah yang ditinggalkan. Berlainan dengan pendekatan BN. BN ni dia langgar je peraturan. Dia buat. Nampak macam booming construction industry at one time. Macam ada gelat. Lepas tu kebanyakan terbengkalai. Hari ini kita mewarisi lebih daripada 45,000 unit projek rumah terbengkalai. Struktur pentadbiran yang sedia ada juga tidak memungkinkan Pakatan dapat melaksanakan agenda perubahannya. Sebaliknya, ia seolah-olah menggalakkan rasuah. You're getting councillors coming in here, some from professional backgrounds, from accountancy, engineering, who are working 4 to 5 days actually a week, 4 days minimum a week coming in and out. They're being remunerated under 1,000 ringgit, and they're asked to make massive decisions involving millions of ringgit. And for me, this is highly improper to run a city. A city should be run by professional councillors, well paid, held to a high standard. And the difficulty with this current system is basically the system is designed to make people corrupt. Now I say that with a lot of, simply because they will reach a stage where many of the councillors will not be able to make ends meet. Those who are coming from more fortunate backgrounds, it's okay, but those who are not, and the temptations will be there for dishonesty to begin to seep into the system. And the best way to remove that is to pay them very, very well. And certainly by their performance, they can justify their salaries by saving money, by more efficient use of resources, so on and so forth, by raising more revenue. Kaki tangan awam juga tidak bersedia dan tidak dilatih untuk menerima agenda perubahan ini. Pegawai kerajaan atau kaki tangan kerajaan sudah lama dengan satu jenis pemerintahan di mana tidak ada accountability dan proses transparansi dan sebagainya. Jadi apabila ahli majlis yang baru ini hadir, kami bawa agenda perubahan. Jadi ada pada permulaannya memang ada sikap resisten untuk perubahan. Mereka ni pun tidak faham bahawa kerajaan dan mereka berbeza. Kerajaan adalah sekumpulan orang yang diundi masuk dan keluar. Engkau duduk situ selama-lamanya sampai pencen. Dan kerja engkau adalah untuk menyokong dan membantu dan mengikut arahan mana-mana kerajaan yang berkuasa, bukan mengikut arahan Barisan Nasional saja. Ramai tidak sedar bahawa banyak proses membuat keputusan terletak di tangan Kerajaan Persekutuan, lantas mengehadkan kuasa negeri. Although we are government of a state, but in actual fact, most of the areas are under federal control. Most of the things are under federal control. For example, in the case of Penang, the port is under federal control, airport is under federal control. Even buses, whether you can put on more buses onto a certain road, taxi, all this basic stuff, all are under federal control and it's not within our control. Our main control is over land and local government. There was an occasion when one bus company collapsed and people were shouting because they had no buses, and they had to go to work from Balik Pulau, Jelotong to the city and all that. And so the state government wanted to award, this is the previous state government, not the Pakatan Rakyat, They wanted to award the contract to a new concessionaire, replace the one which had, collapsed financially. And this could not be done. This could not be done. It has to be approved by Kuala Lumpur. And if you want to reroute your buses, it needs the approval of Kuala Lumpur. This is utterly ridiculous. After a while, when we started to do open tender, then we realized that within the government framework, if you want to do open tender, you can only open it to companies registered with the Federal Treasury. If you are not a company within this category, you will have problem even submitting a tender. Kerajaan Persekutuan bertanggungjawab dalam memberikan grant kepada kerajaan negeri yang mana antara lain bergantung kepada saiz negeri tersebut. Bagaimanapun, ia tidak diwajibkan untuk memberikan peruntukan tambahan.
the Penang state government runs a budget of 477 million ringgit for this year. 477 million. The federal budget is 207 billion this year for 2009. We are not even 0.5% of federal budget. USM, the Science University in Penang, runs a budget of nearly 900 million, which almost double the state budget. Insiden pembangunan kampung masyarakat India di Pulau Pinang, Kampung Buah Pala, menjadi satu pengajaran penting kepada kerajaan negeri itu tentang kekangan-kekangan yang wujud dalam merealisasikan perubahan. Some of the residents came and said, and told Guan Eng, Mr. Chief Minister, you are the Chief Minister. You can do everything. You have the right to do everything. It's within your power. You can stop everything. But it's not the case. In actual life, for example, the case of Buah Pala, there is a federal court order which the state government cannot define. And the idea that if the state government can actually acquire the piece of land by a stroke of pen, it's a bit misleading, because by a stroke of pen, it may cost the state government 150 million ringgit. The state budget is only 400 million, around 400 million ringgit. Mengikut sistem yang kerajaan yang kita ada ni, kebanyakan hasil yang dikutip oleh kerajaan ini pergi kepada persekutuan. Ya, cukai pendapatan, cukai korporat, dan inilah di mana kebanyakan hasilnya adalah di sini. Ya, kalau sebuah negara itu mempunyai hasil petroleum, maka semuanya pergi kepada kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri ini hasilnya adalah cukup terhad. Cukai tanah, galian kalau ada, air, hasil hutan. That's more or less, that's about all ya yang kerajaan negeri ada. Jadi hasil kita adalah terbatas. Sudah tentulah kita tidak dapat melakukan seperti mana yang rakyat harapkan. Sebab tanggungjawab ini sekarang jatuh kepada kerajaan persekutuan. Kerana semua cukai-cukai pendapatan yang dibayar oleh rakyat negeri Kedah semua pergi ke pusat. So if you're a good boy, you're Barisan Nasional, you're Kosukun, you're Kia Toyo and all that, they'll give you a lot of that development budget. Here, no. So what they've begun to do is they are bypassing the state governments. They are creating all these federal state agencies for development purposes. So you hear about this all the time. Even tourism funds to run a tourism event and all that, it bypasses the state government. It gives to Kee Pek Chin, who is from the former Barisan Nasional state minister. And just the other day to welfare homes and all. Traditionally, you pass it to the state welfare office. State welfare officers then begin to liaise with the welfare homes and all, and the money goes that way. No, you bypass this process. Kita ada penghulu, mukim-mukim. Ini bawah pentadbiran negeri. Tapi dalam masa yang sama, pihak kerajaan persekutuan telah melantik penyelia-penyelia mukim sama level dengan penghulu ini untuk menguruskan kerja-kerja yang projek federal yang diturunkan. Di peringkat kerajaan negeri, kita ada apa yang kita panggil institusi Majlis Ketua Kampung. Ya. Pihak kerajaan persekutuan juga melantik apa yang dipanggil sebagai JKKP, Jabatan Kuasa Keselamatan Kampung Persekutuan. Jadi ini sudah tentu tidak memberikan suatu perjalanan pelaksanaan program yang baik. So this is part of the problem. So you have to appreciate that actually state governments are actually suffering the wrath of our extremely centralized federal system. Laluan berliku untuk pemulihan demokrasi juga terhasil daripada keengganan banyak pihak untuk menerima hakikat tentang wujudnya satu alternatif selain daripada Barisan Nasional. Mereka yang mahukan pemulihan demokrasi ini menantikan lahirnya sistem dua parti yang kukuh dalam struktur politik negara. Barisan Nasional tak berhenti-henti nak main politik. Walaupun dah kalah, nak menang balik secara busuk.
secara yang tidak elok, secara tidak